Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada penonton sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan satu persembahan mengenai kursus kami, iaitu subjek Sejarah Lisan dan Pendokumentasian yang berkod SJHK 3223. Di dalam soalan pentaksiran berterusan, kami telah ditugaskan untuk merumuskan isu-isu pelaksanaan sejarah lisan di Malaysia bagi mengukuhkan sesuatu peristiwa sejarah. Tapi sebelum tu, ayolah kita fahami terlebih dahulu apa itu sejarah lisan serta kepentingan ataupun fungsinya. Berdasarkan hasil kajian kami mendapati bahawa sejarah lisan ini adalah merupakan satu rakaman bagi ingatan seseorang, yang mana kebiasaannya ia akan dijalankan dalam bentuk temu bual, wawancara ataupun soal jawab bersama dengan subjek temu bual, ataupun kita boleh katakan sebagai interviewee serta penilai mahir ataupun ahli sejarah. Objektif sejarah lisan ini adalah untuk mendokumentkan sejarah lisan tersebut dalam bentuk sumber sejarah, yang mana ia dapat mendokumentasikan tradisi ataupun budaya lisan yang mungkin telah hilang di telan zaman, ataupun yang tidak terdapat dalam sumber-sumber bertulis sejarah. Sebaik sahaja sumber lisan ini sebenarnya dilihat dapat membantu penyelidik ataupun pengkaji sejarah bagi melengkapkan dokumen-dokumen bertulis sejarah, yang di mana kita dapat lihat kemungkinan besarnya terdapat sedikit kelompongan pada fakta-fakta ataupun peristiwa-peristiwa tertentu, yang mana sejarah ataupun sumber lisan ini dapat mengisi kekosongan tersebut dengan mengambil kira pandangan ataupun perspektif daripada masyarakat setempat. Seterusnya, maklumat yang dikumpul tersebut kemudiannya akan disalin dan ditulis dalam bentuk tulisan yang mana akan melalui proses transkripsi, dan seterusnya salinan ini akan digunakan sebagai sumber pengajaran dan juga penyelidikan. Pun begitu, pada hakikatnya untuk menyempurnakan sesebuah projek sejarah lisan ini, para pengkaji ataupun penyelidik sejarah sudah tentu akan menghadapi pelbagai masalah, yang mana perkara tersebut dapat menghambat proses kerja dan juga mengganggu serta menjejaskan kualiti kerja mereka. Dan pada hari ini kami akan perincikan masalah-masalah yang dihadapi dalam menyempurnakan projek sejarah lisan kepada 3 aspek. Yang pertama, sebelum menjalankan projek sejarah lisan. Yang kedua, semasa menjalankan projek sejarah lisan. Dan sehinggalah pasca menjalankan projek sejarah lisan. Okey, seperti yang saya jelaskan sebentar tadi, masalah ataupun aspek yang pertama yang akan kita lihat pada hari ini adalah sebelum menjalankan projek sejarah lisan. Setelah saya melakukan beberapa kajian dan penyelidikan, saya telah mendapati terdapat sekurang-kurangnya 3 masalah yang dihadapi oleh para pengkaji dan penyelidik sejarah sebelum memulakan projek sejarah lisan mereka. Yang pertama adalah masalah dalam mencari responden ataupun lebih kita kenali sebagai interviewee, ataupun lebih dikenali sebagai orang yang ditemu bual. Perlu kita ketahui, orang yang kita temu bual semasa menjalankan projek sejarah lisan ini tidak boleh dipilih secara sesuka hati ataupun sembarangan sahaja, kerana maklumat yang kita akan perolehi daripada responden tersebut hendaklah mempunyai berkaitan ataupun dengan sesuatu peristiwa tersebut, yang mana kebiasaannya responden ini terdiri daripada tokoh itu sendiri ataupun waris-waris
waris-waris kepada tokoh-tokoh yang terlibat dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Pada hari ini, dapat kita lihat bahawa terdapat masalah dalam mencari responden ni disebabkan oleh kekurangan sumber ataupun maklumat, yang mana saya sendiri pun masih lagi tidak mengetahui adakah masih terdapat waris-waris daripada tokoh-tokoh sejarah negara kita yang memperjuangkan bangsa dan negara dahulu. Sebagai contohnya, Datuk Bahman, Datuk Kenali ataupun Mat Kilau, yang mana waris-waris daripada tokoh-tokoh pejuang negara tersebut masih ada segelintir masyarakat pada hari ini yang tidak mengetahui wujudnya waris-waris tersebut, waris-waris ini. Dan hal ini telah menjurus kepada pengkaji ataupun penyelidik sejarah ni, dia akan mengalami sedikit kesukaran untuk mendapatkan responden yang mempunyai pertalian darah ataupun mempunyai hubungan dengan tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa bersejarah tersebut. Maka saya lihat masalah ini sebenarnya dapat kita atasi dengan cara kerajaan boleh menubuhkan satu badan sejarah lisan, yang mana badan ini bertanggungjawab dalam mencari responden tersebut ataupun waris-waris yang terlibat dengan peristiwa maupun waris-waris daripada tokoh yang terlibat dengan peristiwa sejarah itu, dan diletakkan ataupun dimasukkan ke dalam satu senarai. Maksudnya kat sini, bila badan tu dah jumpa waris-waris ataupun tokoh tu sendiri, dia terus isikan maklumat ke dalam sistem komputer. Jadi pengkaji dan penyelidik sejarah yang nak melakukan penyelidikan ni akan dapat memudahkan kerja mereka lah. Di mana kalau mereka nak mencari responden mengenai peristiwa Memali, bila mereka merujuk kepada badan projek sejarah lisan yang ditubuhkan tadi tu, mereka dapat mengetahui dan kalau peristiwa Memali terdapat beberapa waris ataupun tokoh yang terlibat dengan peristiwa tersebut yang masih hidup sehingga ke hari ini. Jadinya pengkaji dan penyelidik sejarah ni boleh mencari mereka dan boleh melakukan temu janji serta temu bual, dan akhirnya dapat mengambil sedikit sebanyak maklumat yang boleh saya katakan agak penting mengenai peristiwa tersebut. Maka dapat kita lihat kat sini, kerajaan seharusnya memainkan peranan mereka lah dalam mewujudkan sebuah badan yang bertanggungjawab dalam mencari waris-waris ataupun tokoh bersejarah ini, yang mana hal ini sudah tentu akan dapat bukan sahaja dapat memudahkan penyelidik ataupun pengkaji sejarah menjalankan projek sejarah lisan, bahkan juga turut dapat membuka mata kepada masyarakat tempatan bahawa masih terdapatnya waris-waris serta tokoh yang masih hidup sehingga ke hari ini. Okey, saya teruskan kepada masalah yang kedua. Kalau tadi kita dapat lihat terdapat masalah dalam mencari responden ataupun interviewee tersebut. Masalah yang kedua yang dihadapi oleh pengkaji dan penyelidik sejarah yang menjalankan projek sejarah lisan ini adalah untuk mendapatkan kerjasama daripada responden tersebut. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia ni dia mempunyai personaliti yang berbeza. Akan ada manusia yang boleh kita temu bual mereka secara santai, ada responden yang memerlukan kita untuk menemu bual mereka secara formal, dan ada juga responden yang tidak mahu ditemu bual langsung oleh kita. Jadi kat sini masalah ni saya lihat kita kena kaji terlebih dahulu personaliti responden yang ingin ditemu bual tersebut. Selain itu, kita juga perlu berbincang dengan baik terlebih dahulu lah sebelum kita memulakan temu bual secara tiba-tiba. Jadi hal ini sekiranya berlaku perkara tersebut, maka ia dapat menyebabkan
ketidakselesaan kepada responden yang ditemu bual. Jadi perkara ni seharusnya kita boleh atasi dengan cara yang lebih efektif kat sini. Satu perkara lagi, responden tersebut kebanyakannya terdiri daripada dua golongan. Yang pertama adalah golongan menengah dan bawahan, dan yang kedua adalah golongan atasan. Sekiranya temu bual tersebut ingin dilakukan dengan golongan menengah dan bawahan ini, pada kebiasaannya tidak akan berlaku sebarang masalah lah, kerana mereka tidak memerlukan formalitas ataupun temu janji yang betul-betul formal. Maksudnya, pada kebiasaannya pengkaji dan penyelidik sejarah ni hanya perlu berjumpa dengan mereka, berbincang terlebih dahulu mengenai perkara-perkara yang ingin ditemu bual, meminta izin dan seterusnya, dapat melakukan temu bual pada hari tersebut ataupun pada hari-hari yang akan dipersetujui setelah melakukan perbincangan. Tetapi sekiranya temu bual tersebut ingin dilakukan dengan tokoh-tokoh atau pewaris yang terdiri daripada golongan atasan, khususnya menteri maupun golongan diraja dan sebagainya. Jadi kat sini para pengkaji dan penyelidik sejarah akan menghadapi masalah untuk mendapatkan keizinan mereka untuk menemu bual, yang mana mereka para pengkaji dan penyelidik sejarah ni perlu mendapatkan ataupun melakukan temu janji terlebih dahulu secara formal, berjumpa dengan golongan-golongan tersebut. Sekiranya tokoh-tokoh dari golongan atasan tersebut mempunyai masa terluang, sekiranya mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing, maka pengkaji dan penyelidik sejarah ni perlu menunggu sehinggalah mendapatkan persetujuan untuk melakukan temu janji. Itu hanya untuk temu janji, belum kita lihat lagi kepada temu bual yang akan dilakukan. Sekiranya kita perlu menunggu dalam jangka masa yang lama untuk melakukan temu janji tersebut, selepas melakukan temu janji, kita dapat keputusan bahawa tokoh tersebut tidak ingin ditemu bual, maka dekat sini kita dapat lihat telah berlaku pembaziran masa yang sangat banyak dan juga pembaziran tenaga lah tentunya. Jadi kat sini kita juga dapat lihat bahawa untuk melaksanakan projek sejarah lisan ini, kita memerlukan komitmen yang tinggi untuk menyempurnakan dan dalam melakukan temu bual bersama tokoh ataupun waris tersebut, tidak mengira golongan atasan, golongan menengah ataupun golongan bawahan. Kesemua golongan tersebut mempunyai personaliti mereka yang tersendiri sudah tentunya. Maka para pengkaji dan penyelidik sejarah ni perlu mengkaji terlebih dahulu personaliti mereka, adakah mereka ni bersifat terbuka ataupun lebih bersifat tertutup. Sekiranya mereka tidak mahu ditemu bual, maka kita perlulah menerima hal tersebut dengan lapang dada dan juga perlu mencari alternatif lain dalam mencari maklumat daripada orang sumber mengenai peristiwa bersejarah yang kita lakukan projek sejarah lisan tersebut. Masalah yang terakhir atau masalah ketiga sudah tentulah daripada segi kewangan. Macam yang kita tahu, projek sejarah lisan ini memerlukan tenaga dan juga masa yang banyak, dan juga memerlukan kos yang tinggi. Kos yang tinggi ini dapat kita lihat dari aspek perjalanan kita untuk mencari responden tersebut. Setelah mencari responden, kos untuk melakukan temu janji bersama responden. Sekiranya responden tersebut meletakkan harga untuk melakukan temu janji, dan seterusnya kos untuk melakukan rakaman tersebut yang mana proses rakaman dalam sejarah lisan ini tidak boleh dilakukan secara sambil lewa, yang di mana saya lihat antara gadget-gadget yang diperlukan adalah jika pada zaman dahulu adalah pita rakaman, tapi pada zaman moden kini
kita lihat lebih kepada teknologi telefon pintar, dan juga kos untuk yang perlu dikeluarkan untuk perjalanan, kos yang perlu dikeluarkan untuk gadget-gadget yang kita akan gunakan semasa temu bual. Sebagai contohnya telefon pintar tadi, stand untuk telefon pintar tersebut, dan juga kemungkinannya wayar pengecas untuk phone tersebut, telefon pintar tersebut. Maka kat sini ia akan dapat menjejaskanlah sebenarnya proses dalam menjalankan projek sejarah lisan tersebut, yang mana sekiranya pengkaji atau penyelidik sejarah itu menghadapi masalah kewangan, maka akan dapat kita jamin bahawa proses yang dia akan jalankan semasa temu bual tersebut mesti akan menghadapi masalah. Tidak kira semasa dalam perjalanan, semasa melakukan temu janji, ataupun semasa melakukan temu bual. Maka bagi saya kos kewangan ini, sekiranya pekaji tersebut melakukan secara sendiri ataupun bergerak secara solo, maka kos tersebut menjadi tanggungjawab dia sepenuhnya. Yang mana sebelum melakukan projek sejarah lisan tersebut, anggaran kewangan tersebut anggaran kewangan perlu dilakukan terlebih dahulu, bagi kita lihat bajet yang kita miliki dengan bajet yang diperlukan untuk menyiapkan projek sejarah lisan berkenaan. Sekiranya pengkaji dan penyelidik sejarah tersebut berada di bawah badan kerajaan, sebagai contohnya universiti, institut latihan dan sebagainya, maka saya dapat saya simpulkan bahawa kat situ sebenarnya merupakan tanggungjawab pihak kerajaan lah untuk menyediakan bajet kewangan yang mencukupi. Kerana untuk memartabatkan sejarah lisan ni, perlu kita ketahui lah bahawa ianya tidak mudah dan ianya tidak murah. Negara kita yang agak ketinggalan dari segi pelaksanaan projek sejarah lisan ini, seharusnya kerajaan perlu memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perkara ini, dan perlu berusaha untuk memartabatkan sejarah lisan di negara kita. Bagi saya tidak ada istilah membazir kat sini, kerana projek sejarah lisan yang dijalankan tersebut bukan bertujuan untuk kepentingan peribadi semata-mata, melainkan bertujuan untuk memartabatkan kita punya bangsa atau kita punya anak bangsa ke mata dunia. Yang di mana apabila projek sejarah lisan tersebut dapat dijalankan secara sempurna, maka kita akan dapat terbitkan satu hasil kerja yang boleh orang kata cemerlang lah, dan kualiti kerja yang memuaskan dan memberangsangkan. Maka perkara tersebut boleh membuka mata masyarakat tempatan dan bahkan membuka mata masyarakat global untuk lebih menghargai sejarah lisan ini. Walaupun sejarah lisan ini tidaklah sepenting sumber bertulis, tetapi perlu kita ingat bahawa tanpa sejarah lisan, maka sumber bertulis ini tidak akan lengkap. Sejarah lisan inilah yang akan melengkapkan penyelidikan sumber bertulis ini, yang mana sejarah lisan dapat memperlihatkan kepada kita pelbagai perspektif daripada pelbagai jenis manusia, pelbagai jenis tokoh yang sudah tentu dia akan lihat sesuatu peristiwa itu daripada perspektif mereka. Maka perspektif yang pelbagai tersebut akan dapat menghasilkan penulisan sejarah yang lebih menarik. Maksudnya tokoh ni dia melihat peristiwa tersebut dari aspek positif, manakala tokoh ni dia melihat aspek tersebut dari segi negatif. Jadi dengan adanya sejarah lisan di negara kita, maka penulisan sejarah yang sedia ada
akan dapat dilengkapkan dan dapat dihasilkan serta dan penulisan sejarah yang baru yang mengambil kira fakta daripada sumber bertulis serta fakta daripada sumber lisan yang diperoleh akan dapat digabungkan menjadi penulisan yang bersepadu. Jadi sudah tentu kita akan dapat keluarkan penulisan sejarah yang lebih berkualiti untuk masa depan generasi muda. Seterusnya, kita beralih pula kepada isu semasa pelaksanaan sejarah lisan. Antara isu yang sering timbul semasa pelaksanaan sejarah lisan ialah pertama sekali, membaca keterangan dengan panjang lebar. Situasi ini boleh berlaku apabila interviewee ataupun orang yang kita temuduga membaca naratif tentang pengalaman hidup mereka dengan panjang lebar terhadap perkara yang dikaji. Sekiranya berlaku situasi tersebut, kita sebagai interviewer janganlah memberhentikan sesi temuduga secara tiba-tiba. Hal ini agar kita dapat menjaga hati interviewee kita supaya mereka tidak tersinggung. Apa yang kita boleh lakukan ialah pertama sekali, kita perlu memberhentikan sesi temuduga tersebut secara sopan. Dan seterusnya, kita perlu beri pujian kepada mereka kerana telah bersusah payah menyediakan naratif tersebut, kerana kita tidak tahu berapa lamakah masa yang diambil untuk mereka menyediakan skrip tersebut untuk menceritakan kepada kita. Seterusnya, yang kedua adalah kita perlu teliti naratif tersebut sama ada sesuai ataupun tidak dengan tajuk yang kita kaji. Hal ini kerana kadang-kadang terdapat maklumat yang disediakan yang boleh membantu dalam proses kajian kita. Seterusnya, langkah yang ketiga yang boleh kita lakukan ialah jika naratif tersebut tidak sesuai dengan aspek kajian, maka kita boleh mengalih topik temu bual kepada topik yang lain. Dalam situasi ini, kita perlu bijak untuk mengambil hati penemuduga agar mereka tidak berasa kurang selesa kerana kita tiba-tiba menukar topik. Seterusnya, langkah keempat dan langkah yang terakhir yang boleh kita lakukan adalah jika naratif yang disediakan sesuai, maka kita boleh gunakan sesi tersebut untuk bertanya soalan terhadap naratif yang disediakan. Kita perlu memilih soalan-soalan yang bersesuaian terhadap naratif tersebut untuk digunakan dalam kajian kita. Seperti yang saya kata sebentar tadi, mungkin terdapat maklumat-maklumat yang boleh kita gunakan di dalam naratif tersebut terhadap kajian yang akan kita lakukan. Seperti yang saya kata juga sebentar tadi, kita perlu teliti terlebih dahulu naratif tersebut. Sekiranya terdapat maklumat-maklumat yang boleh kita gunakan, maka kita perlulah cakna terhadap maklumat tersebut agar usaha yang dilakukan oleh orang yang kita temuduga tersebut tidak sia-sia sahaja. Seterusnya, isu kedua yang sering berlaku semasa pelaksanaan sejarah lisan ialah keterangan yang diberikan oleh interviewee ataupun orang yang ditemuduga tadi bertentangan sepenuhnya dengan soalan yang diberikan oleh interviewer. Dalam situasi ini, interviewee seringkali memberikan keterangan yang bertentangan atau mungkin kurang bersesuaian dengan soalan yang diberikan oleh interviewer. Sekiranya berlaku situasi ini, sebagai interviewer, kita janganlah tergesa-gesa untuk menarik kembali interviewee kita kepada tajuk asal soalan, ataupun kita tidak perlu memberhentikan wawancara pada masa tersebut juga. Seperti yang saya kata, situasi tersebut sekiranya kita tiba-tiba memberhentikan wawancara, mungkin mereka akan tersinggung kerana memberhentikannya secara tiba-tiba. Kita sebagai interviewer, orang yang ingin mendapatkan maklumat daripada orang yang ditemuduga, kita perlulah menghargai mereka dan menghormati mereka ketika bercakap. Jadi, langkah yang kedua kita boleh lakukan adalah kita perlu biarkan mereka menghabiskan dulu keterangan yang ingin mereka berikan sehingga selesai. Dalam situasi ini,
mereka akan lebih berasa selesa untuk melakukan wawancara kerana mereka diberi peluang untuk bercakap sehingga habis, sehingga selesai apa yang ingin mereka sampaikan. Yang ketiga, kita perlu ajukan soalan ringkas yang menjerumus ke arah tajuk asal. Dalam situasi ini, sebagai interviewer, kita perlulah bijak menggunakan soalan sebaik mungkin untuk menarik mereka kepada tajuk asal yang di dalam aspek kajian kita. Yang keempat, setelah habis proses rakaman, sebagai interviewer, kita perlulah sunting bahagian yang tidak diperlukan semasa proses transkripsi. Kenapa kita perlu melakukan proses ini? Suntingan yang kita lakukan adalah bertujuan untuk memastikan proses rakaman lebih tersusun untuk disimpan pada masa akan datang. Seperti yang kita ketahui, dalam permasalahan yang kedua tadi, yang mungkin jawapan yang diberikan oleh interviewer jauh daripada tajuk asal, jadinya kita perlu menyunting perkara tersebut. Kita perlu menyunting bahagian tersebut agar tidak mengganggu rakaman yang telah kita sediakan untuk proses penyimpanan tersebut. Isu ketiga yang sering berlaku semasa pelaksanaan secara lisan dan juga isu terakhir yang sering berlaku adalah gangguan persekitaran. Perkara tersebut sering berlaku kerana di persekitaran kita terdapat banyak perkara yang boleh mengganggu proses rakaman. Antara perkara-perkara yang boleh mengganggu proses rakaman adalah bunyi mesej, deringan telefon, gangguan persekitaran seperti kanak-kanak, bunyi menangis, alat jentera, bunyi serangga dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut terdapat di sekeliling kita dan sudah tentunya dapat mengganggu proses rakaman. Perkara tersebut tidak dapat dielakkan. Jadinya pertama sekali, sebagai interviewer, untuk kita mengelakkan perkara tersebut adalah kita perlu letakkan alat perakam berdekatan dengan kedua-dua belah pihak. Kenapa kita perlu melakukan perkara tersebut? Dalam situasi ini, kita perlulah bijak untuk menganalisis persekitaran kita. Jadinya, apabila kita meletakkan alat perakam berdekatan dengan kedua-dua belah pihak, jadi suara yang dilontarkan lebih jelas untuk memastikan kelancaran suara di dalam rakaman yang akan kita sediakan. Yang kedua, kedua-dua belah pihak perlu duduk dengan selesa kerana proses rakaman mengambil masa yang lama. Sekiranya kita duduk dengan tidak selesa ataupun interviewee kita duduk dengan keadaan yang kurang selesa, jadi perkara tersebut akan mengganggu emosi mereka. Jadinya mereka akan berasa kurang selesa dan mungkin mereka akan cepat-cepat menghabiskan proses rakaman. Jadi kita akan kekurangan info yang diperlukan. Yang ketiga, pastikan kita membawa alat rakaman yang lebih daripada satu. Langkah ini sangat penting kerana sekiranya alat rakaman yang kita bawa tersebut rosak, jadi kita ada alat perakaman yang mampu menggantikan alat tersebut. Jadi perkara tersebut tidak akan mengambil masa yang lama untuk kita menggantikan alat tersebut dengan alat yang baru. Dan langkah yang keempat, kita perlu elakkan interviewer kita untuk bangun bagi mengambil barangan bukti semasa proses rakaman. Contohnya, terdapat situasi di mana orang yang kita menduga terlalu gembira untuk menunjukkan barang rakaman. Jadi semasa proses rakaman, mereka hendak mengambil bukti-bukti seperti surat lama, barangan bukti seperti keris dan sebagainya untuk menunjukkan kepada kita. Jadi sebagai seorang interviewer, kita perlulah bijak untuk menilai situasi tersebut. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah kita perlu menunjukkan minat terlebih dahulu untuk melihat barangan tersebut. Tapi pada masa yang sama, kita perlulah menunjukkan minat untuk melihat barangan tersebut pada akhir sesi rakaman. Jadi perkara tersebut tidak akan mengganggu sesi rakaman sekiranya interviewee kita bangun untuk mengambil barangan bukti tersebut. Dan langkah yang terakhir, pastikan soalan yang diajukan jelas dan dapat didengar. Perkara ini juga sangat penting kerana interviewee kita terdiri daripada pelbagai jenis golongan, sama ada muda ataupun tua. Jadi pendengaran mereka berbeza. Sekiranya tua, mungkin mereka akan kurang, daya pendengaran mereka mungkin akan kurang. Jadinya
sekiranya kita mengajukan soalan secara perlahan, perkara tersebut mungkin akan kurang didengar oleh mereka. Jadi mungkin terdapat situasi yang mereka akan mengajukan soalan seperti Jadi perkara tersebut akan mengganggu proses rakaman kita dan juga mengganggu proses transkripsi. Okey, seterusnya saya masuk pula kepada isu-isu selepas pelaksanaan sejarah lisan. Yang pertama sekali, sejarah lisan ini terdapat satu lagi langkah dalam proses kaedah sejarah lisan, iaitu proses transkripsi, di mana proses ini melibatkan proses penyesuaian ataupun penulisan semula teks rakaman kepada satu bentuk penulisan atau lebih dikenali sebagai proses transcribing. Di mana proses ini terdapat 3 proses yang utama. Yang pertama sekali iaitu sunting dengar ataupun auditing, penyuntingan, editing dan penghasilan transkrip kekal. Di mana di dalam setiap proses ini mempunyai masalah yang harus diselesaikan. Proses ini disusun mengikut kronologi ataupun mengikut topik yang dibincangkan dalam satu rakaman wawancara tersebut. Yang pertama sekali, kita tengok kepada proses sunting dengar, auditing. Proses ini akan mengambil masa yang sangat lama dan harus dibuat secara berterusan. Namun jika proses ini diganggu ataupun diberhentikan, perjalanan proses ini akan terpaksa mengambil masa yang lebih lama disebabkan para penyelidik perlu mendengar balik tip rakaman secara berulang kali. Berdasarkan pengalaman yang telah dilalui oleh ahli-ahli sejarah lisan di Amerika, tempoh masa yang diperlukan untuk menyiapkan 1 jam rakaman akan mengambil masa yang lama, iaitu antara 25 hingga 30 jam. Ini tidak termasuk masa yang digunakan oleh para penemu ramah bagi menyemak draft transkripsi, manakala masa persediaan untuk temu bual yang berjalan selama 1 jam temu ramah soal jawab, masa untuk persediaan dan memprosesnya ialah antara 40 hingga ke 50 jam. Oleh itu, ini menyebabkan satu masa yang agak lama diperlukan untuk menyiapkan 1 jam rakaman tip yang diperolehi oleh para pengkaji. Selain daripada itu, masa yang diperuntukkan untuk sesuatu projek lisan adalah sangat lama. Sebab itulah, lisan ini merupakan satu perkara yang perlu diteliti disebabkan cara percakapan yang dituturkan oleh seseorang itu berbeza-beza dan boleh menyebabkan berlaku pemahaman yang banyak kepada pengkaji jika tidak diteliti dengan baik. Selain itu juga, pengkaji harus mendengar dengan teliti sebutan-sebutan yang diperkatakan oleh penemu bual dan harus ditulis dengan perkataan yang disebut oleh para interviewee. Pengkaji tidak boleh mengubah sebutan-sebutan. Ini bermaksud setiap sebutan itu perlu ditulis berdasarkan apa yang dipertuturkan. Tidak kira logat apa yang dipakai, kita perlu menulis dengan sebutan yang telah dipertuturkan. Kerana ini merupakan proses sunting dengar dan merupakan proses peringkat awal dalam menghasilkan sesuatu transkripsi. Permasalahan yang dialami oleh pengkaji semasa proses sunting dengar ialah pengkaji harus mendengar beberapa kali untuk memastikan sebutan yang digunakan oleh interviewee sama dengan apa yang ditulis oleh pengkaji dalam transkripsi semasa proses transcribing. Hal ini kerana sesuatu transkripsi seharusnya mempunyai bahagian temu bual yang asli sebelum melakukan pengeditan sehingga menghasilkan transkripsi kekal. Dalam transkripsi kekal, hanya maklumat yang penting sahaja dan tidak diperlukan akan dibuang. Dalam kata lain, para pengkaji pada awalnya perlu menulis setiap tutur kata ataupun patah perkataan yang dituturkan dalam bentuk yang asli. Tapi selepas dilakukan proses transcribing, pengkaji perlu memilih apa yang penting sahaja dan perlu membuang apa yang perkataan yang tidak penting supaya hasil kajian itu menjadi satu bentuk hasil kajian yang berkualiti. Seterusnya saya sambung pula kepada proses utama yang kedua, iaitu proses penyuntingan ataupun editing. Proses ini merupakan proses draft persediaan sehingga kepada penyiapan transkripsi kekal. Proses ini hanyalah sebagai draft semata-mata.
Ianya perlu diteliti balik sekiranya terdapat ada kurang ataupun terlebih maklumat atau lebih maklumat diperlukan untuk menyiapkan atau memberi kefahaman yang lebih dalam kepada pembaca. Jadi semasa waktu draft ini akan ada lebih banyak maklumat yang diselitkan ke dalam transkripsi tersebut. Proses mengedit transkrip ini mestilah dilakukan dengan tersusung, di mana pembaca akan membaca tanpa henti dan tertarik dengan transkripsi yang dihasilkan. Maka pembaca perlulah ataupun pengkaji perlu menarik minat pembaca untuk menghasilkan karya sejarah lisan ini supaya ianya bertepatan dengan kehendak orang yang ditemu ramah tersebut. Selain itu, proses ini merupakan proses mengedit bahan-bahan yang tidak ada kaitan dengan tajuk dan mengedit penggunaan bahasa pasahan kepada bahasa normal. Jadi dalam proses ini, segala tuturan yang melibatkan logat akan ditukar kepada bahasa baku ataupun bahasa Melayu yang mudah dipahami oleh umum. Jadi hal ini merupakan perkara yang sangat merumitkan dan mengambil masa yang lama dalam mengedit semula kerana perlu menyusun semula ayat dan memastikan penggunaan tata bahasa yang betul supaya mudah dibaca dan dipahami. Selain itu, pengkaji harus membaca transkripsi yang telah diedit beberapa kali supaya bahan-bahan yang tidak diperlukan dalam transkripsi dibuang dan hanya maklumat yang diperlukan sahaja yang ada dalam transkripsi tersebut. Selepas proses editing berlaku, maka terhasillah satu transkripsi kekal di mana melalui transkripsi kekal maklumat yang tidak pernah dianggap sebagai sumber sejarah telah boleh diguna pakai untuk rujukan pada masa hadapan. Selain itu, transkripsi kekal ini akan diberikan kepada interviewee untuk simpanan mereka. Selain itu, transkripsi kekal ini jika terdapat keraguan ataupun maklumat yang boleh menyusahkan interviewee, maka pengkaji perlu mengedit semula transkripsi tersebut sebagai jaminan terhadap interviewee. Maka pengkaji harus mempunyai lebih banyak masa untuk membaiki balik transkripsi tersebut. Ini menyebabkan masalah yang sangat merumitkan kerana terpaksa mengedit semula transkripsi yang sudah siap tersebut, tapi perlu diikut ataupun perlu menulis balik mengikut keperluan ataupun ataupun kita panggil sebagai apa yang interviewee itu hendak. Oleh itu, pengkaji tersebut terpaksa mengambil masa beberapa hari untuk mengedit semula dan mengubah suai transkripsi tersebut. Itu saja daripada kami tentang isu-isu yang berlaku sebelum, semasa dan selepas pelaksanaan sejarah lisan. Sekian, terima kasih.